Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua dan tidak lupa juga kepada pensyarah saya iaitu Puan Nur Ashikin binti Jasmun. Baiklah, bersama saya pada hari ini di dalam berita pendidikan untuk membentangkan tentang tajuk implikasi aspirasi dan hala tuju pendidikan terhadap pembentukan guru berjiwa pendidik. Tetapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya ialah Nurul Arifah binti Abdul Murad selaku hos anda pada hari ini. Perbincangan kita pada hari ini merangkumi SKPM dan PPM yang merupakan dua unsur penting dalam hala tuju pendidikan. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM. Standard Kualiti Pendidikan yang dikenali sebagai SKPM telah diperkenalkan pada tahun 2010 yang merupakan kesinambungan kepada SKPM Sekolah 2003. SKPM merupakan satu instrumen penilaian yang mengukur kualiti pendidikan dengan jelas dan komprehensif. Berdasarkan SKPM 2010, prestasi sekolah dinilai mengikut 5 standard yang telah ditetapkan iaitu kepimpinan dan hala tuju, pengurusan organisasi, pengurusan kurikulum, kokurikulum dan sukan dan hal ehwal murid. Standard yang keempat, pengajaran dan pembelajaran dan yang kelima, kemenjadian murid. Mulai 2017, SKPM telah ditambah baik dan dikenali sebagai SKPM G2. Seterusnya, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, izinkan saya memaparkan video mengenai PPPM. Malaysia berjaya tersenarai dalam kedudukan ranking 50 teratas dunia dalam bidang sains alam sekitar apabila Universiti Sains Malaysia menduduki ranking ke-28 dalam bidang ini. UPM pula pada ranking ke-56 dalam bidang pertanian. Fasa pelaksanaan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara akan berakhir pada tahun 2015. Serentak itu, langkah strategik melalui kolaborasi dan perundingan telah menghimpunkan para intelektual dan pemegang taruh bagi membangunkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025, Pendidikan Tinggi atau PPPM-PT. Pelan ini menggariskan hala tuju pendidikan tinggi negara untuk tempoh 11 tahun. Pandangan, input dan aspirasi awam digembling agar pelaksanaan pelan ini nanti selari dengan hasrat tersirat memartabatkan agenda pendidikan tinggi negara. Bagi mengukuhkan sistem pendidikan Malaysia, pendidikan tinggi dijajarkan di bawah satu kerangka yang sama dengan pendidikan prasekolah hingga lepas menengah, berteraskan akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025, Pendidikan Tinggi menggariskan 10 lonjakan bagi melestarikan agenda pembangunan bakat serta meletakkan institusi pendidikan tinggi negara sebaris dengan pemain global. Penghasilan bakat terpelajar dipacu nilai menjadi titik tumpuan. Ia akan direalisasikan melalui lonjakan pertama, graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang. Lonjakan 2, kecemerlangan bakat. Lonjakan 3, menghayati pembelajaran sepanjang hayat. Lonjakan 4, graduan TVET berkualiti. Lonjakan 5, kemampanan keuangan. Lonjakan 6, pemantapan tadbir urus. Lonjakan 7, ekosistem inovasi. Lonjakan 8, keunggulan global. Lonjakan 9, pembelajaran dalam talian tahap global. Lonjakan 10, transformasi penyampaian pendidikan tinggi. Kementerian Pendidikan Malaysia menubuhkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dengan tujuan untuk menyediakan pendidikan yang terbaik untuk semua murid serta menilai prestasi semasa sistem pendidikan negara. Kemudian, kita beralih kepada 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Tetapi, apakah maksud aspirasi yang sebenarnya? Aspirasi bermaksud keinginan untuk mencapai sesuatu. Oleh yang demikian, aspirasi dalam konteks pendidikan sejajar dengan hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia untuk melaksanakan perubahan besar dalam sistem pendidikan semasa untuk melonjakkan pencapaian murid. Mari kita lihat 5 aspirasi sistem pendidikan negara.
Yang pertama, akses kepada kejayaan. Kedua, kualiti standard antarabangsa. Ketiga, equity untuk semua murid. Keempat, memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Dan kelima, pelaksanaan berkecakapan tinggi. Jadi, kelima-lima aspirasi inilah yang telah digariskan di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Baiklah, ini pula merupakan 6 aspirasi murid. 6 elemen yang menjadi aspirasi dalam pelan pendidikan menekankan kepentingan pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dui bahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Terdapat beberapa implikasi terhadap sistem pendidikan yang diubah bagi merealisasikan kemenjadian murid mengikut SKPM dan PPPM. Implikasi ini juga mempunyai perkaitan dan kesinambungan ke arah pembentukan guru berjiwa pendidik dan mengambil kira aspirasi yang disyorkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Yang pertama, implikasi terhadap guru. Guru merupakan penggerak kepada pembangunan pendidikan dengan menyahut cabaran transformasi pendidikan negara melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Aspek yang pertama, pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Guru mestilah berkebolehan mencorak kualiti pengajaran, kebolehan menyusun organisasi pembelajaran, berkebolehan mencorak iklim dalam bilik darjah dan cekap dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran serta sentiasa teliti dalam penilaian. Guru perlu bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi murid. Hal ini selari dengan tujuan penekanan 6 aspirasi murid iaitu untuk memastikan setiap murid mencapai potensi maksima yang ada dalam diri mereka. Dalam usaha mencapai aspirasi sistem pendidikan, pelaksanaannya akan dijalankan secara lebih bertanggungjawab dan akan menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap dan berkesan bagi memaksimumkan keberhasilan murid. Aspek yang kedua, pembangunan profesionalisme. Guru hendaklah menambah baik amalan profesional, memperbaharui pengetahuan dan meningkatkan kemahiran melalui pembelajaran secara berterusan. Meneroka pelbagai cabang ilmu untuk mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran berkesan bagi memastikan diri dilengkapi dengan kemahiran pedagogi yang bersifat holistik, kreatif dan inovatif. Hal ini dikatakan demikian kerana sebagai warga pendidik, kita haruslah melahirkan generasi yang berinovasi dan mempunyai intelektual untuk menerusi era globalisasi kini. Kesannya, negara akan terus maju ke hadapan dari segi ekonomi dan teknologi kerana mempunyai tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Aspek yang ketiga, kemahiran teknologi. Sebagai seorang guru, kita seharusnya mempamerkan pengetahuan, kemahiran dan gaya kerja seorang profesional inovatif dalam masyarakat global dan digital, termasuklah kemahiran dalam sistem teknologi maklumat dan komunikasi dan peralatan digital bagi menyokong kejayaan dan inovasi murid. Memahami isu masyarakat setempat dan global serta bertanggungjawab dalam budaya digital dan mempamerkan kelakuan yang beretika semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan di luar kelas juga. Murid yang berkemahiran dalam pelbagai bidang, berfikiran kreatif dan bijak mencipta idea serta pengetahuan baharu mampu untuk memenuhi keperluan tenaga kerja negara dan mampu menjadikan negara kita berdaya saing setaraf dengan negara maju yang lain seperti Jepun, Korea dan Singapura. Aspek yang ketiga, kemahiran teknologi. Sebagai seorang guru, kita seharusnya mempamerkan pengetahuan, kemahiran dan gaya kerja seorang profesional inovatif dalam masyarakat global dan digital, termasuklah kemahiran dalam sistem teknologi maklumat dan komunikasi dan peralatan digital bagi menyokong kejayaan dan inovasi murid.
memahami isu masyarakat setempat dan global serta bertanggungjawab dalam budaya digital dan mempamerkan kelakuan yang beretika semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan di luar kelas juga. Murid yang berkemahiran dalam pelbagai bidang, berfikiran kreatif dan bijak mencipta idea serta pengetahuan baharu mampu untuk memenuhi keperluan tenaga kerja negara dan mampu menjadikan negara kita berdaya saing setaraf dengan negara maju yang lain seperti Jepun. Aspek yang keempat, mempunyai wawasan. Demi merealisasikan kualiti guru dan aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, guru perlu memiliki wawasan untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, berpemikiran aras tinggi dan mampu berinovasi untuk meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Di samping itu, menjadikan murid mampu bersaing di peringkat global sejajar dengan hasrat PPPM. Guru semestinya mampu untuk membentuk anak didik yang berkemahiran untuk memimpin dan mempunyai elemen-elemen tertentu seperti keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi dan keterampilan komunikasi. Guru juga digalakkan untuk melakukan pengajaran dan pembelajaran mengikut standard sistem pendidikan berprestasi tinggi seperti negara luar. Aspek yang kelima, menjadi suri teladan. Sebagai seorang guru, kita bukan sahaja bertindak sebagai pendidik, malah turut berperanan sebagai suri teladan kepada murid dan berusaha menghasilkan murid yang dibangunkan dengan identiti nasional yang kukuh melalui pengajaran dan pembelajaran, aktiviti kurikulum serta aspek pembangunan sahsiah murid. Selain itu, menerapkan penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid seperti hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Jika kita renungkan semula 5 aspirasi sistem pendidikan negara, salah satunya ialah memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Sebagai guru yang berjiwa pendidik, kita hendaklah mendedahkan murid untuk bergaul mesra dan memperbanyakkan aktiviti bersama dengan pelbagai kaum, bangsa dan agama agar mereka dapat mencapai satu kesefahaman sesama mereka. Sikap bertolak ansur dengan pelbagai kaum ini memang seharusnya dipupuk sejak bangku sekolah lagi supaya masyarakat terhindar daripada rusuhan kaum dan perbuatan resis sekaligus mewujudkan keharmonian dalam negara Malaysia madani ini. Seterusnya, implikasi terhadap pemimpin sekolah. Pemimpin sekolah ialah PGB iaitu pengetua atau guru besar yang bertindak sebagai pemimpin interaksional yang cemerlang dan bertindak juga sebagai ejen perubahan untuk melahirkan murid yang menyumbang aktif kepada pembangunan negara dan masa hadapan ekonomi. PGB sebagai peneraju, pembimbing dan pendorong untuk mencapai set jangkaan yang lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan. PGB perlu sentiasa terbuka kepada cara bekerja yang baharu, melibatkan masyarakat dalam penambahbaikan sekolah dan menjalankan tugas sebagai pembimbing dan jurulatih untuk membina keupayaan kaki tangan sekolah masing-masing dan sekolah lain. PGB juga perlu menjalinkan kerjasama profesional bersama pejabat pendidikan daerah bagi mendapatkan input untuk sasaran prestasi tahunan dan menikmati keterusan yang lebih tinggi berkaitan keputusan yang memberikan kesan kepada sekolah mereka. Kemudian, kita bergerak kepada implikasi terhadap latihan guru. Bagi memartabatkan profesyen keguruan sebagai profesyen pilihan dan meningkatkan kualiti guru, maka beberapa perubahan perlu dilakukan terhadap program latihan dan profesyen guru. Antaranya, yang pertama, pengambilan guru pelatih. Berlaku beberapa perubahan terhadap cara pemilihan guru baharu dengan meningkatkan dan menguatkuasakan syarat kelayakan kemasukan ke program latihan perguruan. Permohonan digalakkan daripada pelbagai latar belakang, akademik dan etnik tanpa berkompromi dengan syarat-syarat kemasukan yang ketat termasuklah kelayakan akademik. Institut Pendidikan Guru menawarkan pelbagai program untuk memenuhi
pelbagai tahap pengalaman calon iaitu graduan baharu atau yang bertukar kerjaya. Antara program yang ditawarkan ialah diploma, ijazah pertama dan ijazah lanjutan. Seterusnya, kurikulum IPG. Kurikulum latihan pra-perkhidmatan perguruan dikaji semula bagi memastikan guru dipersiapkan secukupnya untuk mengajar kemahiran berfikir aras tinggi yang dihasratkan untuk murid. Guru dilatih dengan pendekatan pengajaran dan pentaksiran alternatif seperti pembelajaran berasaskan projek dan pentaksiran berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi. Guru yang berpengalaman akan menyelia di dalam bilik darjah bagi meningkatkan ketekalan dan kualiti praktikum. Selain itu, kualiti kepimpinan IPG. Pemimpin IPG merangkumi pengarah-pengarah IPG kampus dan pengarah di IPGM. Keterampilan sebagai pemimpin interaksional dan pimpinan organisasi akan dipertingkatkan supaya mereka boleh berperanan sebagai pakar rujuk dan peneraju perubahan kepada pensyarah, guru pelatih serta pegawai di IPG. Yang terakhir, kualiti pensyarah IPG. Kriteria pemilihan bagi pensyarah IPG mengutamakan pemegang ijazah sarjana atau doktor falsafah. Kemahiran pensyarah baharu dan sedia ada ditingkatkan melalui program latihan induksi. Pensyarah digalakkan untuk meningkatkan kepakaran dalam bidang pengkhususan tertentu dan bijak mengagihkan masa mereka untuk pengajaran, penyelidikan dan penerbitan bahan. Selain itu, penambahbaikan laluan kerjaya untuk menjadi pensyarah juga perlu ditambah baik supaya menjadi lebih menarik, seperti menawarkan insentif kewangan serta biasiswa bagi melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Pensyarah juga bertanggungjawab memberi latihan dan bimbingan untuk guru. Seterusnya, berdasarkan topik kita pada hari ini iaitu implikasi aspirasi dan hala tuju pendidikan terhadap pembentukan guru yang berjiwa pendidik, suka untuk saya bentangkan sedikit mengenai ciri-ciri guru cemerlang. Mari alihkan pandangan kepada video yang saya telah sertakan. Saya juga ada mendapatkan beberapa orang responden untuk memberikan pandangan mereka tentang apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan guru yang berjiwa pendidik dan bagaimana untuk menjadi guru yang berjiwa pendidik. Kembali bersama saya untuk mendapatkan dua orang responden untuk berbicara mengenai guru berjiwa pendidik. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Boleh saya bertanyakan tentang apa sebenarnya maksud guru berjiwa pendidik? Baiklah, saya akan cuba menjelaskan. Guru berjiwa pendidik adalah seorang yang berkomitmen dan berkeyakinan tinggi dalam memberikan pendidikan kepada siswa-siswi dan juga murid. Mereka tidak hanya mengajarkan mata pelajaran tetapi juga memiliki tujuan yang jelas untuk membantu pelajar berkembang secara holistik, baik secara intelektual, emosional maupun sosial. Baiklah, terima kasih atas pandangan. Bersama saya, Puan Nabiha sebagai responden yang kedua. Puan, bolehkah saya bertanya bagaimana seseorang itu untuk menjadi guru yang berjiwa pendidik? Pada pendapat saya, seorang guru berjiwa pendidik itu perlu menggunakan komunikasi dengan baik kerana sebagai guru kita perlu menggunakan komunikasi dengan baik antara murid, antara ibu bapa, antara pengetua dan sebagainya untuk mendapatkan perbualan yang lancar. Baiklah, terima kasih. Baiklah,
Secara ringkasnya, saya dapat rumuskan, guru cemerlang yang berjiwa pendidik bukan sahaja menguasai kandungan kurikulum tetapi juga mempunyai pengetahuan dan penguasaan tentang sejarah pendidikan, falsafah pendidikan, sosiologi pendidikan, antropologi pendidikan dan pendidikan perbandingan antara bangsa dan global. Implikasi pelbagai disiplin ilmu ini kepada sahsiah guru cemerlang amatlah penting. Dengan adanya pengetahuan ini dan etika kerja cemerlang, guru dapat melaksanakan peranan dan tanggungjawabnya di dalam bilik darjah secara lebih berkesan melalui pengaplikasian pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang bermakna. Sekian laporan berita pendidikan, saya Nurul Arifah binti Abdul Murad sebagai hos anda pada hari ini.